Still tak ada pemenang. uh, Negara Arab ni dia mula nak fikir dah sampai masa untuk berdialog lah dengan Israel. Kalau asyik perang pun tak ada hasil. Malah Mesir dia lagi awal dia pergi berunding dengan Israel. So negara Arab ni dia macam nak apa ni? Dia macam nak membiarkan orang Palestin memperjuangkan nasib mereka sendiri. Kenapa cakap macam tu? Sebab selama ini Jordan dianggap macam penaung kepada Palestin. So orang Palestin yang dihalau oleh Israel tu semua pergi ke Jordan. Dan Jordan juga jaga teping barat dan juga Jerusalem Timur. So dengan Jordan tak bekerja sama dengan negara-negara Arab, jadi negara Arab ni macam nak cucuk lah. So dia orang suruh orang Palestin, dia orang dengan orang Palestin ni propose satu two state solution, iaitu mewujudkan negara Palestin yang merdeka daripada negara-negara Arab yang lain. Dan itu dijadikan sebagai asas untuk menyelesaikan konflik Palestin. Jelas? Okay? Okey. Jelas kat situ. Maknanya two state solution ni datang dulu sebelum daripada uh, kewujudan PLO lah. Tak. PLO dia dah diasaskan pada 1964. Sebelum tu tak ada. Cuma PLO ni dia macam dia bukan state actor orang kata. Dia bukan mewakili negara. Dia mewakili bangsa. Dia bernaung di bawah Jordan. So, tapi selepas peristiwa Yom Kippur ni, dia orang nak ubah. Dia orang sekarang nak jadikan Palestin satu state actor. So, dia orang nak perjuangkan Palestin ini menjadikan sebuah negara yang bukan lagi bernaung di bawah Jordan lagi. So, dari situ mulalah two state solution dijadikan sebagai apa ni? Satu solusi yang dipropose oleh negara Arab untuk selesaikan masalah mereka dengan Israel. Dan untuk PLO yang dipimpin oleh Yasser Arafat, mereka juga okey dengan apa idea ini setakat itu. So pada 1988 Palestin Yasser Arafat mengisytiharkan kemerdekaan Palestin. So negara-negara lain yang tak ada masalah dengan perjuangan Palestin ni mulalah iktiraf negara Palestin termasuk Malaysia, negara-negara Islam yang lain, China. Yang tak iktiraf ni macam US, negara yang masih pro US, Jepun, Korea. Ni semua negara yang tak iktiraf Palestin lah selepas tu. Dan 1992 two state solution secara rasmi apa di apa kata adopted lah dia macam sebab Yasser Arafat dia menandatangani perjanjian Oslo dengan Israel pada 1993. Sorry. So di mana maksudnya dengan perjanjian ni Palestin yang diwakili oleh PLO secara rasmi menerima two state solution sebagai asas untuk menyelesaikan masalah dengan Israel. Okay, clear tak? Okey. Clear Setakat ni pendengar tak ada masalah daripada suara saya atau suara Aiman. Okey, sebab kita dah mencecah angka 2,500 pendengar, 2,550. Ya. Okey. Jadi Okay. kita boleh lanjut ke soalan berikutnya. Okey. Tentang Hamas kan? tentang Hamas dengan Ah, Fatah. ya. Ya. Sebab bila Dia ada kaitan dengan bila ya. cerita PLO ni mesti ada cerita tentang Hamas dengan Fatah. Jadi boleh Aiman bagi sikit background tentang Hamas dengan Fatah ni dan apa yang menyebabkan perbezaan antara kedua ideologi kita katakan parti politik yang terbesar di Palestin ni. Ya. PLO ni dia sebenarnya dia satu macam gabungan parti-parti lain. Yeah. So PLO tu bawah dia ada banyak lagi parti lah. So parti paling besar ialah Fatah. Fatah yang dipimpin oleh Yasser Arafat. Dia macam mana kata? Dia macam BN lah. PLO tu macam BN. So Fatah tu macam UMNO. So Yasser Arafat sebagai pengerusi Fatah dan juga pengerusi PLO. Dan sel,
PLO dia punya haluan adalah sosialisme Arab. So dia perjuangkan satu negara Palestin yang sosialistik, demokratik untuk semua, untuk Muslim, Arab Kristian. So itu perjuangannya. Malah dalam PLO pun ada parti-parti komunis. Ya macam apa ni? PFLP nama dia. Popular Front for the Liberation of Palestine. DFLP. Democratic Front for the Liberation of Palestine. Ini semua nama hardcore Marxist lah. So sebab tu PLO dia disokong oleh negara-negara yang berhaluan sosialis. Mesir, Syria, Iraq, Soviet Union, China, Cuba, Korea Utara. Sebab perjuangan dia memang ialah sosialis, pro-sosialis. Hamas pula dia dia muncul lebih lewat. Dia muncul sebab PLO ni waktu dia muncul tu 1960-an tu orang kata apa ni zaman kegemilangan sosialis lah. So semua negara nak ada parti sosialis. Kat Malaysia pun ada time tu barisan sosialis. Dia semua nak jadi sosialis lah time tu. Tapi 1980-an pula dia kat dunia Arab ni berlaku kebangkitan Islamis orang kata. Dia macam kebangkitan kesedaran politik Islam. So antara kumpulan pejuang Palestin yang lahir pada zaman ini adalah Hamas. Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah. The Islamic Resistance Movement. So dia punya haluan memang beza lah dengan PLO. So dia ideologi memang beza. Dia tujuan dia nak mendaulatkan Islam di bumi Palestin. So dia memang tak setuju dengan ideologi PLO dan satu lagi yang dia memang tak setuju adalah two-state solution yang didukung oleh PLO dan Arafat. Sebab menurut kalau kita tengok logo kat Hamas tu pun dia tunjuk satu apa tu peta Palestin yang tak ada pecahan tu. Memang dia orang nak kembalikan semua tanah tu kepada orang Islam, kepada orang Arab lah. Uh, itu memang buat dua kumpulan ni bermusuh. Tapi pada tahun 2004 ada ura-ura kumpulan ni nak berdamai. Sebab Sheikh Ahmad Yassin, pengasas Al-Hamas waktu tu, dia macam nak melakukan khutbah. Itu gencatan senjata lah dengan Yasir Arafat. Tapi malangnya kedua-dua tokoh ni meninggal dunia pada tahun 2004. So memang konflik antara Fatah dan Hamas ni memang tak boleh nak reconcile orang kata. Seterusnya pada tahun 2006 pilihan raya PRU di Palestin. Hamas menang majority. So berjaya membentuk kerajaan. So Ismail Haniyeh jadi PM. Pemimpin Fatah yang menggantikan Arafat, Mahmud Abbas, dia jadi presiden. Sebab Palestin ni dia mengamalkan sistem semi-presidential. So presiden dia cara pilih lain, PM cara pilih lain. So wujud kerajaan yang presiden dengan PM berbeza. So memang berlaku konflik lah kerajaan Palestin. So akhirnya ada 2007 dua parti ni pecah. So Hamas menguasai Gaza dan Fatah stay dekat teping barat mengendalikan kerajaan Palestin yang diiktiraf antarabangsa. Okay. Okey, jelas kat situ. Okey, kita pergi pada soalan berikutnya tentang apa pandangan ataupun sejauh mana sokongan dunia terhadap penubuhan Israel daripada konteks zaman sekarang. Konteks zaman sekarang. So kalau kita lihat kan, basically kebanyakan negara kecuali 27 negara sebelum tu kita apa? The big picture ada 193 negara di UN ni. So yang iktiraf Israel ni 165. Yang tak iktiraf 27. So kebanyakan negara yang tak iktiraf ni negara Islam lah. Malaysia, Indonesia, Pakistan, Arab Saudi, Syria, Iran, dan juga negara macam negara sosialis Cuba, Korea Utara dan sebagainya. Ya, selain itu semua iktiraf Israel. So basically walaupun kita
macam mana kata, kita tak suka secara hakikatnya komuniti antarabangsa dah menerima Israel sebagai satu negara. Itu antara cabaran lah kepada kita nak apa dalam memperjuangkan isu Palestin ini. Jelas, jelas. Okey. Soalan berikutnya. Um, Okey. Ada kebarangkalian tak untuk orang Israel selepas pada isu ni, katalah lepas perang ni dah reda, untuk kebangkitan kali ni, walaupun sebenarnya kita nak bandingkan dengan Intifadah tahun 2000 dulu, rasanya lebih kecil lagi lah skala ni. Tapi ada kemungkinan tak Ya. selepas daripada perang ni tamat, sokongan orang Israel ni akan masih lagi terletak pada Netanyahu? Sebab macam petang tadi pun saya sempat baca, beberapa orang penyokong Netanyahu begitu kecewa bila didedahkan serangan di Gaza ni tak berjaya, sehingga mereka cuba membuat serangan terhadap beberapa orang wartawan Israel sendiri yang membuat liputan tersebut. Jadi agak-agaknya apa Ya, ya. reaksi orang Israel pada sokongan pada Netanyahu lepas pada ni? Itu susah cakap lah sebab Netanyahu ni dia kelebihannya dia banyak exploit ketakutan orang Israel terhadap Palestin ni. Dia sebelum ni 2 kali jadi PM pun sebab isu apa keganasan Hamas, so-called keganasan lah. Bukan saya kata. Uh, okay, uh, kali pertama Netanyahu jadi PM tahun 1996 selepas berlakunya serangan Hamas ke atas beberapa bandar di Israel. Dan 2009 juga dia menang PRU pun sebab perang Gaza 2008 waktu tu. Jadi kali ni dia macam nak mainkan taktik yang sama lah. So dia macam nak gambarkan Palestin ni satu ancaman yang berterusan. So hanya dia je yang boleh settle masalah ni. Cuma pada pandangan saya dia expect quick win lah. Macam dia nak sekejap je boleh settle apa Hamas ni. Tapi dia tak sangka senjata Hamas kali ni dia macam luar daripada jangkaan apa Israel sehingga boleh tembak ke bandar yang paling utara semua tu. So mungkin ini akan membuat ramai yang tak puas hati dengan Netanyahu yang macam gambling lah, macam meletakkan nyawa rakyat dia di bawah risiko. So kalau perang ni drag lagi lama, kemungkinan sokongan terhadap Netanyahu akan semakin menurun. Okey, Jelas? jelas. Setakat ni Alhamdulillah kita dah lebih 15 minit bersiaran. Tak ada gangguan. Alhamdulillah. Mossad tak menyusup masuk malam ni. Okey. Kita boleh pergi pada soalan yang seterusnya. Okey, untuk sementara tu, sementara kita dah ada soalan yang terkumpul, tapi kalau ada soalan yang nak ditambah dalam sesi ni, boleh majukan ke akaun The Patriots ataupun pada saudara IDER. Kalau tengok dekat list, dekat senarai pendengar tu ada akaun The Patriots, ada IDER. Boleh majukan soalan ni kepada dua-dua akaun ni. Jangan hantar dekat saya tak terbaca nanti. Okey, saya nak pergi pada soalan yang berikutnya. Okay. Okey, kenapa impian membina blok Islam ataupun pakatan antara negara yang menentang Israel ini sukar nak dicapai? Dia sebenarnya ada dulu dulu selepas apa ni? Kan negara Arab sepakat menolak pembentukan Israel tu yang mencetuskan perang 1948. Dulu ada, cuma selepas beberapa puluh tahun dah perang, negara Arab Islam ni pun dah macam orang kata tawar hati ke, ataupun apa maklumat semua semakin berbeza. So macam Mesir ada maklumat dia, Saudi ada maklumat dia. Nah, Saudi ni interesting sebab dulu dia dia nak lawan dengan Mesir tu sebab Mesir di bawah Jamal Abdul Nasser. Kalau baca post saya kat Twitter tu, dia sosialis. So nak counter balik. So Saudi pula negara negara monarki Islamis yang so dia nak counter balik pengaruh Mesir tu. Malik Faisal Raja Faisal tu dia
Dia memperjuangkanlah isu Palestin ni, menjadikan tu agenda dia. Tapi selepas Malik Faisal meninggal dunia, selepas dia mangkat, berlaku revolusi Iran 1979. Iran ni dia menjadi sebuah republik, dan kalau mengikutkan geografi dia lagi dekat dengan Saudi berbanding dengan Israel. Israel tu kalau dia dia serang Jordan pun dia tak memberi ancaman kepada Saudi, sebab kat utara Saudi kan semua guru apa, dia, apa gurun kan. So macam dia tak begitu jadi ancaman kepada Saudi. Tapi Iran pula sebagai negara yang memegang kefahaman agama yang berbeza dengan Saudi dan juga memberi ancaman terus kepada Saudi. So Saudi anggap masalah Iran lebih serius, lebih kritikal. So itu membuat dia macam nak tone down isu pasal Palestin supaya Israel ni boleh jadi potential sekutu yang berpotensi lah. So dari situ kita nampak kadang kepentingan negara ni melemahkan apa negara yang berkongsi maklumat perjuangan untuk dari sudut agama. So bagi negara lain pun sama tu. So, jadi itu sebabnya sukar nak wujudkan satu united front lah negara Islam. Sebab kepentingan negara, sebab kalau kita lihat sejarah dulu negara Islam dia ada satu blok besar. So khilafah di bawah pemerintah khalifah. Tapi selepas kejatuhan Uthmaniyah ni semua dah pecah-pecah jadi negara bangsa. Itu antara puncanya sukar nak nak wujudkan satu maklumat yang sama. Okay. Ada lag. Sorry, saya termute saya punya mic. Oh, okay. Ingat Mossad masuk. Sorry, sorry. Saya tengah invite Zamir untuk masuk. Okay. Okay. Setakat ni tadi saya ada satu soalan lah. Ni sebenarnya berkait cerita Hamas Fatah tadi saya terlupa nak tanya. Okay, kalau kita tengok zaman Trump, Hamas dengan Fatah ni dah ada bibit-bibit untuk mula bersatu balik, maknanya berbaik-baik. Jadi selepas daripada zaman Trump ni dan naik pula Biden, kemudian ada pula krisis yang terbaru ni, agak-agak ada kebarangkalian tak untuk Hamas dengan Fatah ni bersatu sebenarnya? Sebenarnya dah lama dah dia orang baru discuss untuk bersatu ni, sebab sebenarnya bukanlah musuh ketat pun Fatah Hamas ni, mereka cuma berbeza pendapat tentang perjuangan. Uh, Kat Malaysia ni bahaya pula aku bagi contoh. Dia macam sebenarnya tak adalah musuh sangat, cuma mereka beza dari segi, cuma mereka ada power struggle sikit. Tu yang buat mereka apa ada konflik sikit. Tapi secara keseluruhan dua kumpulan ni adalah memperjuangkan benda yang sama. So semasa zaman Trump ni dia tiba-tiba nak membenarkan Israel mengambil kawasan di teping barat. Sebab kalau ikut perjanjian Oslo tu, dia ada perjanjian Oslo yang ditandatangani oleh Yasser Arafat pada 1993 tu, dia bahagikan teping barat kepada 3 kawasan. So kawasan A, Palestin yang control. Kawasan B, Palestin dan Israel control bersama-sama. Kawasan C yang kat sebelah lembah Sungai Jordan kat timur tu, di bawah kawalan Israel. Israel dia masa dia sambil kawal tu dia sambil import lah pendatang haram untuk membina penempatan ke situ. So di zaman Trump dia kata, okay, saya nak sokong Israel ambil alih kawasan C ni. Itu yang dia, dan sebagai balasan kalau orang Palestin terima hakikat ini, dia akan bagi duit lah. Dia akan melabur berbilion-bilion kat Palestin, nak bangunkan Palestin. Tapi so Trump panggil benda ni apa? The deal of the century. Tapi Fatah marah lah. So Mahmud Abbas pun marah lah. So bertepan dengan keadaan macam ni,
Fatah tak ada pilihan lain selain nak berdamai dengan Hamas. Sebab selain membenarkan Israel ambil alih kawasan tu, Trump juga nak memujuk negara Arab lain menormalisasikan hubungan dengan Israel. So Fatah jadi macam dia ni lah dia macam tak ada orang nak tolong dia. So selain Hamas dia tak nampak orang lain. So Fatah dan Hamas di zaman Trump dah mula berbaik. Cuma cuma belum 100% lagi lah. Jelas? Okey, jelas. Okey, kita boleh lompat ke soalan yang berikutnya. Okey, soalan seterusnya. Okey, sekejap. Sebab soalan ni dia ada dua dokumen. Okey. Pendapat Aiman jika Palestin diberikan kenegaraan penuh dulu dekat tebing barat, kemudian baru semenanjung Gaza, adakah lebih mudah untuk selesaikan krisis? Di mana Malaya yang capai kemerdekaan dulu pada tahun 57, kemudian baru pembentukan Malaysia pada tahun 63. Ni beza ni keadaan dia. Sebab Malaysia tu dia gabungan beberapa entiti yang telah merdeka. So Malaya, Sarawak, Singapura, Sabah. Dia beza dengan Palestin tu. Palestin dia asalnya satu entiti, lepas tu dipecahkan jadi Israel Palestin. So dia tak boleh lah nak dibandingkan. So dia bukan soal apa ni. Dia dia bukan nak sebenarnya two state solution tu dia dah menerima lah berhakikat membina negara di sebahagian tanah dulu. Tapi itu pun Israel tak boleh nak tunaikan. So kalau kata nak dirikan negara dulu di teping barat baru nak nak langkah seterusnya tu pun macam tak realistik lah. Sebab Israel sendiri pun tak, benda kecil macam ni pun tak boleh nak tunaikan. Sebab tanah teping barat dan Gaza sekarang cuma 22% daripada tanah Palestin yang asal. Itu pandangan saya. Okey, baik. Jelas setakat tu kita boleh pergi ke soalan yang berikutnya. Pihak British sebelum penubuhan Israel mempunyai banyak peranan dalam settler colonialism di Palestin. Adakah settler colonialism yang dilakukan oleh British di Malaya juga? Sebab Sir Henry Gurney pernah bertugas di jajahan Palestin, kemudian ditugaskan di Malaya pada tahun 1948. So maksudnya ini Henry Gurney dia apa ni bawa Zionism ke Malaya ke macam mana? Maknanya adakah dasar yang sama? Maknanya British buat di Palestin dan British impose juga dekat negara-negara kolonial yang lain, ataupun vice versa. Maknanya dia buat juga dekat negara-negara kolonial yang lain dan dia bawa juga benda ni ke Palestin. Okay. Sebenarnya settler colonialism ni bukan idea British pun. Dia memang sebahagian daripada idea Zionism itu adalah promote settler. Maksudnya dia nak macam mengidamkan orang Yahudi balik ke Palestin tu membuka settlement. Itu memang asal perjuangan Zionism. Dan Henry Gurney tu sekejap je pun dia kat Palestin tu 1946 hingga 1948. Time tu dah Palestin tu dah hampir merdeka dah. Tu lepas penubuhan negara Israel baru dia pergi ke Malaya. So bertugas sehingga ke 1951. So tak ada kaitan sangat lah dia. Cuma pengalaman Henry Gurney deal dengan pengganas Israel waktu tu, pengganas Yahudi waktu tu, dia memberi sedikit bantuan untuk dia lawan komunis kat tanah Melayu ni. Sebab waktu tu Yahudi diorang nak tuntut negara punya pasal, diorang menubuhkan militan untuk lawan British. So, sampai tahap tu sekali. So pengalaman tu membantu British untuk handle komunis di tanah Melayu. Okay, jelas. Okay, soalan berikutnya. Antara Benny Gantz dengan Benjamin Netanyahu, sebenarnya mana yang lebih memberi kesan dan lebih membahayakan kepada Palestin hari ini? Sebenarnya kalau ikutkan Benny Gantz ni macam lesser evil lah. Dia kurang fanatik sikit kalau banding dengan Netanyahu. Tapi sebenarnya mereka tu tak jauh beza sangat pun. Benny Gantz ni dia macam Ariel Sharon dengan Ehud Olmert dulu. Dia asalnya Likud,
Tapi sebab tak setuju dengan Netanyahu, dia orang keluar buat parti baru panggil apa, Kadima. So sebenarnya tak jauh beza sangat, cuma Benny Gantz ni dia orang kata moderate sikit lah. Tapi sekarang pun dia menteri pertahanan kan, so dia pun terlibat dengan semua serangan ni, so tak ada beza sangat lah dengan Netanyahu. Alright, maknanya pergi pergi balik pun sama lah. Mungkin dia kurang mengirap lah, tapi still sama lah perangai. Okay, alright. Kita pergi soalan yang berikutnya. Ini soalan panas. Okay, kita tengok kalau beberapa menjak ni, Turki ni agak kuat, agak lantang mengecam tindakan Israel. Tapi dalam masa yang sama kita tahu Turki ada hubungan diplomatik juga dengan Israel. Jadi kenapa Turki hanya sekadar kecam dan tidak memutuskan hubungan diplomatik dia dengan Israel? Padahal dia kata Turki dari segi ketenteraan agak hebat juga. Hmm. Sebab Turki, macam mana kata, dia macam tadi saya sebut tu, kepentingan negara. Turki dia bukan memperjuangkan isu Palestin semata-mata. Dia ada banyak isu dia nak jaga tu. So, macam mana kata, dia ada isu dia perlukan bantuan Israel juga. So, dia tak boleh nak putuskan hubungan 100%. Contohnya isu di apa Mediterranean. So Turki dia ada konflik dengan Greece. So sekarang Israel nak berbaik dengan Greece lah. So dia ada banyak isu dia nak jaga. So dia tak boleh disebabkan isu Palestin dia putuskan hubungan dengan Israel. So tak realistik. So sebenarnya Turki ni negara yang realistik walaupun dia nampak berani, tapi in the end dia still sebuah negara yang perlu jaga kepentingan negara. So, itu sebabnya ada pertimbangan yang buat dia tak sanggup putuskan hubungan dengan Israel. Jelas? Okey, jelas. Kita boleh pindah ke soalan yang lain. Okey. Sejauh mana hubungan Hamas dengan Hezbollah? Dan Hezbollah ni seperti mana kita ketahui dia tersenarai sebagai organisasi pengganas di Malaysia. Jadi sejauh mana hubungan Hezbollah dengan Hamas? Ni soalan bahaya ni. Ha, Uh, dia indirect lah hubungan, bukan direct sangat. So saya tak boleh jawab banyak sangat, bahaya lah isu ni. Bahaya. Next. okey, kita skip sebab kita pun tahu benda-benda yang melibatkan keselamatan negara ni pun kita kena Ya, betul. kena berlapik sikit sebab kita tak nak dalam kita nak memperjuangkan Palestin kita secara tak langsung terlibat menyokong pula organisasi yang disasarkan sebagai uh, pengganas di Malaysia. Okey. Betul. Kemudian soalan yang berikutnya, status Palestin pada tahun 1920 adakah boleh dikira sebagai sebuah negara? Kalau dia dah terbentuk sebagai negara, kenapa British boleh bagi-bahagikan Palestin ni? Dan apabila dibahagikan, kenapa Israel nampak terlalu bebas boleh mengambil tanah Palestin ni sampai sekarang? Uh, Palestin waktu tu dia sebelum tu kita kena faham dalam bahasa Inggeris ni negara dia ada banyak istilah. Satu yang kita selalu pakai ni country. Tapi dari segi politik dan undang-undang antarabangsa, negara dalam bahasa Inggeris state ini dia beza sikit dengan country. Palestin tu kita boleh panggil sebagai satu country, tapi dia bukan state sebab dia tak ada sovereignty. Sovereignty maksudnya dia ada kebolehan untuk membuat keputusan sendiri. So waktu tu 1920 hingga 1948, Palestin adalah di bawah jagaan British yang dimandatkan oleh Liga Bangsa. Liga Bangsa ni ditubuhkan selepas Perang Dunia Pertama bagi menyelesaikan konflik antarabangsa. So British dia bukan jajah juga lah, dia kira macam penjaga kepada kawasan Palestin tu. Dia bukan, jadi pada 1948 tempoh penjagaan British tak tamat. So UN cadangkan menerusi resolusi Perhimpunan Agung 181 untuk pecahkan Palestin ni kepada dua negara. Satu negara Yahudi, satu negara Arab. Negara Yahudi 55% daripada tanah Palestin. Negara Arab 45% daripada tanah Palestin. So itu nisbah yang asal.
Tapi kemudian negara Arab tak setuju, yang mengisytiharkan perang ke atas Israel dan tak berjaya nak mengalahkan Israel. So akhirnya selepas gencatan senjata dibuat, uh, tanah yang diambil oleh Israel lagi banyak daripada yang sepatutnya. So selepas perang, Israel dapat 78% daripada tanah Palestin. So selepas perang perang 6 hari, perang 1967 tu, diambil lagi Gaza dengan teping barat. So kira 100% waktu tu. Tapi lepas tu baru dia pulangkan teping barat dan Gaza. So, itulah dia cara perkembangan dia. Okey. Ni pun ada satu lagi soalan yang agak panas. Okey. Kita pergi soalan yang kurang panas dulu. Soalan panas ni belakang sikit. Okay. Okey. Okay. Tindakan yang boleh dilakukan yang betul-betul berkata berkesan oleh UN dan OIC untuk menyelesaikan krisis Palestin ni. Sebab kalau kita tengok penubuhan OIC pun tahun 70-an selepas pada peristiwa pembakaran Masjidil Aqsa. Jadi ada Mm-mm. tak peranan yang betul-betul boleh dimainkan oleh OIC dan UN sendiri untuk membantu krisis Palestin? UN dengan OIC ni dia sebenarnya macam forum saja. Dia apa yang negara yang sebenarnya yang menerajui UN dan OIC. So dia bergantunglah apa hubungan antara negara tu. OIC dulu lantang sebab waktu tu negara Islam ni semua lantang. Sekarang dah tone down sikit. Sebab tu nampak OIC macam tak berapa berfungsi. UN pun sama dulu. Tapi UN dia memang dari dulu memang tak berfungsi lah sebab sistem dia. So dalam apa-apa konflik antara bangsa, di peringkat UN dia akan ada satu majlis keselamatan, Security Council bersidang untuk bincangkan apa tindakan yang patut dibuat. So dalam majlis keselamatan ini ada 15 negara, 10 ahli yang tak tetap dan 5 ahli yang tetap. 5 ahli tetap ni US, Russia, China, Perancis dan UK, British. So 5 negara ni. So apa-apa keputusan kena dapat persetujuan sebulat suara 5 negara ahli tetap ni. Itulah masalah bila berkaitan berhubung dengan isu Palestin ni sebab apa-apa tindakan yang dicadangkan oleh negara UN untuk mengecam Israel mesti akan diveto oleh US. So itu yang menjadikan UN tak berfungsi. So masalahnya dia sistem lah. So menjadikan kedua-dua organisasi ini kurang berfungsi untuk menangani konflik antara bangsa. Bukan saja Palestin, apa-apa isu je mereka tak dapat nak selesaikan. Okay, jelas. Jadi dia membawa kepada soalan berikutnya. Tapi sebelum tu saya minta maaf untuk pendengar-pendengar malam ni. Untuk kita mengelakkan gangguan teknikal, ruangan pembicara saya tak buka kepada umum. Jadi kalau ada soalan, dimajukan kepada akaun The Patriots ataupun akaun saudara IDER untuk kita kumpulkan soalan dan saya akan bacakan. Okey. Soalan yang berikutnya berkait dengan PBB tadi. Jadi adakah Mm-mm. dengan sebab bila adanya negara-negara yang pegang veto ni menyebabkan kalau daripada 5 ahli tetap tadi, 4 dan majoriti, satu menolak pun dia tak boleh mencapai, maknanya tak boleh diselesaikan juga. Mm-mm. Betul. Oh, okey. Jelas kat situ. Okey, kita pergi pada soalan berikutnya. Soalan dah makin banyak masuk. Okey. Okay. Sekejap saya kena scroll soalan. Okey. Okey, kalau tengok soalan ni Okey. Kenapa Turki, China, Russia ni dia tak Turki lagi yang keluar nama ni, dia tak menunjukkan sokongan macam sokongan yang betul-betul solid pada Palestin. Solid. Dia samalah dengan jawapan saya tadi tu. Dia sebab kepentingan negara. Dia kalau nak kita tahu gila kata kita apa ini apa kalau kita nak macam nak iktiraf Palestin saja tak nak iktiraf Israel, dia akan bagi negara tertentu macam China, Russia, Turki ni dia macam tak benefit lah kepada kepentingan negara mereka sebab
Russia dia bukan nak perjuangkan Palestin, dia nak mainkan peranan dalam isu ni. So dia kena jaga hubungan dengan kedua-dua. China pula, dia dulu zaman komunis dia memang sokong Palestin 100% lah. Tapi sekarang dia pun dah jadi negara yang kapitalis. So dia ada banyak benda yang dia perlu ambil kira. So dia tak boleh nak jadi macam negara OIC yang tak iktiraf Israel, hanya iktiraf Palestin. Itulah sebab mereka in the end kepentingan negara yang menentukan tindak tanduk sesebuah negara. Okey, jelas. Kita masuk satu soalan yang panas sikit sebelum kita pergi soalan-soalan yang baru. Okey. Jadi soalan yang ke-20 ni, Hamas tidak terima two-state solution. Jadi adakah dikatakan Hamas ni salah satu faktor yang melambatkan proses rundingan damai? Tak boleh cakap macam tu sebab bukan Hamas yang lambatkan Israel. Sebab kalau two-state solution tu dibuat betul-betul, konflik Palestin ni dah selesai sebelum tahun 2000 lah. Kalau ikut timeline dia. Sebab Israel ni dia setiap kali tukar kerajaan yang lebih right wing macam Netanyahu ni, dia mesti banyak buat kacau kepada perjanjian asal. So tak boleh kata Hamas yang lambatkan. Yang lambatkan adalah Israel. Okey, jelas kat situ sebab sebahagian daripada kita kat sini dia agak ni lah macam letakkan beban kesalahan tu 100% pula pada Hamas. Jadi harap jawapan tu boleh memberi pencerahan lah. Di soalan yang berikutnya, ada apa peranan yang signifikan yang Malaysia mainkan dalam konflik Palestin ni? Malaysia dia sebenarnya apa yang Malaysia cakap ni kenyataan Malaysia, Indonesia, Brunei hari tu semua pendirian OIC, negara OIC. So Malaysia ni sebenarnya dia inilah melambangkan suara majority. So itulah selain Malaysia ni basically guna cara diplomasi lah untuk selesaikan isu ni. Selain itu Malaysia juga mainkan peranan yang lebih daripada itu. Macam dulu ada PM yang pergi lawat Hamas. So ada NGO yang derma. So sebenarnya macam mana Malaysia punya peranan sangat besar. Selain dia ada channel yang official, dia ada juga yang tak official. Dan basically antara negara lah yang paling proaktif dalam isu ni. Cuma macam ada orang macam tanya kenapa Malaysia tak hantar tentera. Tapi sebenarnya Malaysia dia ikut pendapat majority lah di kalangan negara OIC. So two-state solution lah, suruh Israel hormati undang-undang antarabangsa, itu semua pendirian rasmi negara OIC. So itulah boleh saya cakap. Okay, ini soalan daripada saya personal. Semua saya sambung pada soalan yang terkumpul berkait dengan pendirian Malaysia juga. Kalau kita tengok hari ni Dato' Ismail Sabri ada keluarkan kenyataan. Maknanya kalau bila-bila masa Malaysia pun bersedia untuk menghantar tentera pengaman. Jadi minta Aiman ulas sikit tentang kenyataan ni. Ini bergantung kepada UNSC sebab hantar pengaman ni hanya boleh diputuskan oleh di peringkat PBB di Majlis Keselamatan. Sekarang UN masih tak boleh nak keluarkan satu resolusi sebab US duduk halang. US dia tak nak bagi UNSC ni keluarkan kenyataan yang mengecam Israel. Sebab UN ni setiap kali dia orang keluar resolusi tu, dia orang akan suruh Israel undur balik ke sempadan sebelum perang 1967. Tu yang US tak nak. Sebab tu sampai sekarang pun tak ada statement daripada UN. Tapi kalau UN dah ada resolusi, dan Malaysia boleh hantar pengaman. Okey, jelas. Okey, setakat ni pendengar-pendengar suara tak ada gangguan kan? Masih clear, tak ada gangguan daripada saya pun Aiman bagi 30 saat untuk respon. Okey, 1, 2, 3. Okey, kita ada lebih pada 5 respon. Kita anggap tak ada gangguan dah. Alhamdulillah. Berjalan lancar setakat ni. Okey, kita terus kepada soalan berikutnya. Jadi konflik Palestin Israel ni secara in a nutshell
Kita nak katakan dia Mm-mm. konflik agama, geopolitik atau lain-lain ataupun kesemua di atas. Kalau boleh, saya saya menyifatkannya sebagai konflik geopolitik yang melibatkan unsur keagamaan. Itu yang membuat dia lain sikit daripada konflik lain. So, uh, itulah sebab dia dari apa ni? Dia kalau dia setakat isu yang melibatkan merebut tanah tu dia senang lah selesai. Tapi isu ni dia tak dapat selesai sebab dia melibatkan tempat suci orang Yahudi dan juga orang Islam. So, bagi orang Islam, Al-Aqsa tu tempat ketiga suci dalam agama Islam. Dan bagi orang Yahudi pula, di bawah Al-Aqsa tu adalah runtuhan uh, kuil apa temple dia orang dulu tu. Kuil temple dia orang dulu. So ada ekstremis di kalangan Israel ni yang nak robohkan Al-Aqsa dan membina semula the third temple. The third temple. The first temple dibina oleh Nabi Sulaiman, second dibina selepas runtuhan temple yang pertama, dan selepas temple kedua dirobohkan oleh Rom pada tahun 70 Masihi. Sekarang orang Yahudi yang fanatik ni kata dia orang nak bina semula the third temple. Tapi bagi agamawan yang lebih konservatif tu di kalangan Yahudi ni, dia orang tak setuju lah. Dia orang kata third temple hanya boleh dibina oleh Tuhan, bukan manusia. So, tapi still ada ekstremis yang nak rampas Al-Aqsa dan uh, apa ni, meneruskan agenda mereka. So, susah nak selesaikan konflik. Dia dari segi pembahagian tanah ni tak ada isu sangat. Isu dia Jerusalem dan Al-Aqsa. Okay. Oh, sorry, lupa buka mic. Sorry, sorry. Sebab kita tak nak gangguan masa Imam cakap. Jadi saya mutekan sekejap mic. Kata tadi nak buka balik saya terlupa. Okay, cuma ni ada soalan selingan lah. Dia bukan soalan yang main topik. Dia kata tak apa ke Aiman malam ni tidur lambat. Biasanya Aiman waktu ni waktu tidur dia dah. Oh, dah start ngantuk lah. Okay, okay. Okay, Tak apa dah. Habiskan dulu. okay, tak apa kita ada satu lagi. Bukan satu, ada satu muka surat. Bukan satu satu muka surat lagi soalan. Okay. Okey. Apa kesan sekatan minyak, embargo minyak tahun 1973 kepada Israel? Yang ni saya kata tak silap saya dari zaman Kissinger kan dengan Kim Faisal. Ya. Aha. Ya. Kissinger tu dia penasihat dasar luar Presiden US masa tu. Macam mana kata? Kesan dia sangat besar lah. So, memang US gelabah time tu. Dan sebab itu US baru tubuhkan Kementerian Tenaga. Sebelum tu tak ada. Tapi selepas isu tu dia start fikir, oh, minyak ni bukan benda yang selamat lah. Anytime boleh boleh tak ada supply. Dan itu juga melemahkan Israel. Sebab even negara macam Korea, Jepun pun dia orang dah start fikir adakah pebaloi mereka sokong Israel 100%. Sebab krisis ni buat mereka yang bergantung kepada minyak ni mula fikir balik pendekatan mereka terhadap Israel Palestin. So ekoran daripada embargo tu Israel dia mulalah nak cari pendamaian dengan negara-negara Arab. So baru ada two state solution lah, ada Oslo lah, dia semua berpunca daripada embargo minyak tahun 1973. Jelas? Okey, jelas. Okey, soalan yang berikutnya, Germany. Kalau kita tengok Germany ni kita tahu sejarah dia sedikit sebanyak. Jadi sentimen anti-Semitism agak kuat di sana. Tapi kenapa dengan sentimen yang ada di sana pun mereka ni dilihat sebagai penyokong kuat pada Israel? Tak. Dia sentimen kuat masa Nazi je. Selepas Nazi tu, orang Jerman dipaksa membuang dia orang punya anti-Yahudi punya sentimen. So sekarang Jerman dia jadi terlampau apologetic pula. So dia tak boleh benarkan protes pro Palestin semua, dia tak boleh. Sebab bagi Jerman dia orang tak boleh sebut anything yang buat dia orang nampak benci Yahudi. Sebab pengalaman masa zaman Nazi tu buat mereka fobia sampai sekarang. So itu yang sepatutnya kita faham lah. Dulu dia anti Yahudi, sekarang dia dipaksa untuk tak benci Yahudi Oh, sebab sekarang pengalaman yang pahit.
Kiranya dia macam nak tebus dosa lampau jugalah ni. Ya, sampai sangat apologetic. Alright. So, yang ke seterusnya, implikasi Biden meluluskan bajet misil pada Israel dan apa sebab tujuan Biden buat macam ni? Yang ni kita tahu baru semalam lagi. Hmm. Basically ni nak tunjukkan lah komitmen Biden kepada Israel ni. Dan Biden ni dia dalam dilema juga sebab dalam parti Demokrat dah pecah. So ada yang sokong yang suruh Biden ni kena sokong Israel sampai habis-habis. Satu lagi puak macam Bernie Sanders, apa AOC, Ilhan Omar yang progresif ni yang nak hentikan serta-merta bantuan kepada Israel. So basically Biden buat macam ni dia rasa lebih selamat lah dia teruskan bantuan sebab kat sebelah Republican tu semua dah bising. So Trump ni nanti dia tunggang dia jadikan modal kata oh I told you Biden ni mesti tak boleh jaga Israel ni you see what happen. So Biden dia terpaksa buat ni lah buat tindakan yang nampak memang pro Israel. Tapi sebenarnya selama ni pun US yang supply senjata kepada Israel. So cuma kali ni dia highlight masa krisis berlaku supaya menunjukkan US masih bersama Israel. Kiranya ni macam Okay. wayang wayang Biden jugalah untuk memastikan dia tak hilang sokongan. Ya, yeah. Dan masa yang sama nak tunjuklah dia memang komit kepada Israel. Dan itu pun cara nak kurangkan ketegangan sebab kalau dia bagi tahu Israel oh saya tak nak sokong hang lah. So nanti Israel dia memang lawan Hamas habis-habisan. So lagi teruk konflik. Okey. Kemudian tahun 1980, Iraq di bawah Saddam Hussein telah lancarkan satu serangan besar-besaran menggunakan peluru pemandu Scud ke arah Israel. Dikatakan untuk raih sokongan negara Arab untuk turut serta, tapi secara tak langsung dan secara tak langsung untuk membela Palestin, tapi gagal. Apa punca kegagalan kempen yang dilancarkan oleh Saddam Hussein ni? Apa tu? Ulang sekali. Tak jelas. Sorry, 1990 Saddam Hussein lancarkan serangan Okay. dengan harapan Arab-Arab lain akan join sekali dia untuk serang Israel juga. Tapi kempen ini dilihat gagal. Agaknya kenapa kegagalan Saddam Hussein? Oh, sebab Saddam serang Kuwait dulu. Tu yang masalah dia. Oh, So bila dia serang Kuwait, negara jiran Kuwait yang baik dengan Kuwait macam Saudi semua tak sokong lah. So even insiden tu dia memberi impact kepada hubungan Fatah Hamas sebab waktu tu Yasir Arafat dia sokong Saddam Hussein kau-kau lah sebab dia anggap oh Saddam Hussein ni memang boleh lawan Israel semua tu. So dia sokong Saddam Hussein tindakan serang Kuwait tu. Tapi pemimpin Hamas macam Khalid Mashal dia orang Kuwait. So itu membuat hubungan Fatah Hamas jadi teruk sebab insiden tu. So basically Saddam Hussein ni dia suka sangat cari gaduh dengan negara Arab yang membuat dia kurang sokongan. So even dia kata dia nak berjuang nak lawan apa Israel pun dia tak ada sokongan lah basically sebab dia banyak cetuskan konflik antara negara Arab. okay, faham. Okey, soalan berikutnya. Oh, makin lebat soalan masuk ni. Okey, kepentingan Israel dekat liberal establishment sampai banyak negara-negara yang agak support Israel. Liberal establishment tu apa maksudnya? Saya pun tak pasti yang dimaksudkan sebab ini soalan yang kita terima, kita bacakan je. Oh, ini susah lah. Ini kena definisikan apa maksud liberal establishment. Okey, mungkin soalan ni Yang kita boleh saya... skip dulu kalau Okay. kalau tak mungkin yang tu nanti kita study mungkin Aiman boleh jawab dalam bentuk tulisan kot. Okay. Okey. So kita pergi pada soalan yang berikutnya. Uh, Kepentingan US dalam melaburkan wang kepada Israel. Melaburkan wang. So, maksudnya termasuk senjata semua tu lah. Ah, Maybe. Macam saya kata lah sebab US ni dia memerlukan satu rakan di Timur Tengah yang boleh dipercayai. So Israel ni dijadikan rakan dia. So dia kena bagilah semua bantuan supaya Israel kekal bergantung kepada dia dan juga macam membina satu hubungan yang khas. So supaya US boleh sentiasa ada kepentingan dia di Timur Tengah dijaga. So itulah kepentingan dia. okey.
Kita masuk lagi. Uh, Okey, ada tak kemungkinan besar negara lain datang beri bantuan ketenteraan di Palestin? Misal contoh negara-negara yang bersepadan lah, Jordan, Mesir. Hmm, bantuan secara tidak langsung mungkin, tapi kalau nak melihat bantuan secara langsung menghantar tentera tu mungkin tak, sebab sekarang semua orang tengah serabut dengan ekonomi, dengan isu-isu macam COVID, so mungkin tak ada lah lagi orang yang menunjukkan minat nak cetuskan isu ni jadi regional perang serantau yang besar. Okey, Okay. jelas kat situ. Okey. Ramalan kesudahan perang kali ini, adakah border Gaza akan kembali dibuka untuk pemulihan infrastruktur dan adakah sempadan West Bank tu sendiri akan jadi berubah sebab Aiman tadi beritahu West Bank tu pada asal lepas perjanjian Oslo tu dibahagikan pada 3 bahagian kan. Jadi Hmm. ada impact tak selepas kesudahan perang ramalan? Ramalan rasanya kali ini status quo je, tak berlaku apa sangat perubahan besar. So akan berlaku gencatan senjata lah, cuma bergantung kepada berapa lama je. So dulu Gaza War 2014 7 minggu. So ni baru 2 minggu. So dah tahu lah berapa lama boleh apa konflik ni berlarutan. Okay, Okey, jelas. itu saja yang boleh saya ramalkan. Okey. Okey, so saya masuk pada soalan-soalan lain lagi. Banyak betul soalan ni. Okey. Kalau katakan Okay. two state solution jadi kenyataan, wilayah Jerusalem, Baitul Maqdis akan jadi milik siapa? Palestin atau Israel? Kalau ikut macam mana kata, status Jerusalem Timur ni hanya boleh diputuskan selepas isu antara Israel Palestin selesai. So sampai sekarang dia tak bincang lagi lah. So disebabkan 1967 masa Jerusalem Timur ditawan tu, Jordan yang memiliki kawasan tu. So sekarang Jordan diiktiraf sebagai penaung ke atas Al-Aqsa. So status dia belum tahu lagi. So belum ada perbincangan lagi. Nak bincang, syarat dia Israel kena berunduh daripada Jerusalem Timur dulu baru berbincang. So selagi Israel tak buat, tak ada perbincangan. Okey, jelas. Okey, soalan yang berikutnya, jika komuniti dunia sudah menerima Israel, apa sempadan sebenar? Maknanya dekat mana kawasan sebenar Israel? Sebab kalau hari ini semakin hari semakin bertambah sampaikan Golan Heights pun di Syria asalnya dah termasuk dalam wilayah Israel. Jadi kalau betul-betul dunia mengiktiraf Israel, sebenarnya setakat mana sepadan Israel? Kalau ikutkan apa ni, resolusi UN yang keluarkan, sepadan Israel adalah seperti selepas perang yang pertama tu. So tanpa Gaza, tanpa teping barat, tanpa Golan Heights, tanpa Jerusalem Timur, sempadan asal. So itu yang semua negara iktiraf. Yang selebih tu adalah apa, penaklukan yang haram lah orang panggil. Apa. Memang negara lain tak iktiraf, kecuali negara yang pro Israel je lah yang iktiraf. Jelas. Okey. Dari sudut Malaysia, adakah kita akan terkesan daripada sudut ekonomi, politik jika kita terlalu lantang dalam isu Palestin? Sebab kalau kita tengok zaman Tun Mahathir dulu pun dia agak lantang lah Mm-hmm. bersuara tentang Palestin. Mm-hmm. Tapi mungkin masa tu kecanggihan media sosial ni tak terlalu sangat. Kalau kita tengok macam kali ni, media sosial Malaysia pun boleh tahan melancarkan serangan yang Mm-hmm. besar-besaran sampai keluar trademark Israel Koyak yang Mm. dikenali satu dunia sekarang. Jadi untuk kali ni adakah dia akan bawa impact pada Malaysia? Uh, impact dia sama je, sebab Malaysia dan Israel memang tak ada hubungan yang rasmi. So nak buat macam mana? Dia bukan boleh buat sekatan apa pun, sebab hubungan tu sangat minimal. Hampir tak ada. So tak ada hubungan rasmi, so tak boleh lah dia nak buat apa. Selama ini pun Malaysia memang dikenali sebagai lantang, macam tadi saudara cakap zaman Tun M lagi. So tak rasa lah ada apa perubahan. Okey, menarik.
Okey, tentang berikutnya, uh, boleh kongsi tak macam mana dari sudut sejarahnya Israel ni boleh bangkit menjadi satu kuasa yang kuat sampai bila dia melakukan jenayah-jenayah perang yang begitu banyak pun kita jarang dengar dia dihadapkan ke mahkamah perang, mahkamah antarabangsa. Hmm, tu dia tak adalah bangkit jadi kuat sangat. Dia ada backup yang kuat saja. Backup itu US. So tak boleh lah nak cakap macam mana dia bangkit. Tapi cuma dia sebab macam mana kata, dia negara di sekeliling dia tu tak memberi ancaman yang kepada dia, so dia dapat membangun dengan pesat. So menjadikan dia apa, ada negara barat macam Eropah ni, oh kata oh Israel is the only democracy, only developed nation in Middle East. So itulah dia sebab ada sokongan yang padu daripada US tu yang membolehkan dia survive dan seterusnya berkembang dengan maju. Okey, setakat ni saya rasa saya dah clearkan semua soalan. Kita pun dah berganjak ke hampir jam 10 malam dan kita nak Mhm. tamatkan sesi space ni. Jadi sebelum kita habis, boleh Aiman bagi satu kesimpulan ataupun nasihat kepada rakyat Malaysia macam mana sepatutnya kita bagi reaksi dalam isu Palestin, sebab sebahagiannya terlampau emosi sehingga membelakangkan fakta-fakta, sebahagian lagi Mhm. terlalu condong menyokong kepada kumpulan-kumpulan tertentu tanpa melihat suasana geopolitik sebenar yang berlaku di Palestin, sampai terlalu bermudah-mudah. Misal contohlah, yang pro pada Hamas, automatik dia menyalahkan Fatah dan sebagainya. Mhm. Yang tu mungkin Aiman boleh bagi sedikit kesimpulan dan nasihat sebelum kita habiskan sesi malam Oh, ni. saya ni bukanlah pemimpin muda, so tak bolehlah bagi nasihat sangat. Sebab kalau saya secara peribadi ni, saya mendekati isu ni secara apa orang kata rasional dan juga memahami semua isu ni secara menyeluruh lah. Bukan maksudnya bukan maksudnya kita tak bersolidariti, tapi kita kena faham dalam banyak isu ni dia bukan macam perkataan yang saya suka pakai dalam dunia tanpa tembok tu, bukan hitam putih. Macam kita kata Fatah Hamas tu musuh, sebenarnya dia bukan musuh, dia lebih kepada rivals. Tapi dalam bahasa Melayu dia semua benda musuh 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 kan. Tapi dalam bahasa Inggeris dia ada rivals, ada bedfellows, ada allies, ada macam ada banyak istilah yang bukan hitam putih tu. So dalam memahami isu ni kita kenalah memahami semua fakta ni. Baru kita dapat gambaran yang jelas. Tapi pada masa yang sama kita kena terus sokong saudara seagama kita di Palestin bagi mengharungi cabaran kali ini. So long viva Palestine, long live Palestine. Palestine will be free from the river to the sea. Okey, cantik kesimpulan yang diberikan oleh Aiman. Okey, sebelum kita habis, untuk pendengar-pendengar malam ni, kalau perasan di sebelah atas, saya ada kepilkan ciapan daripada The Patriots yang kami ada buat jualan. Mungkin untuk terangkan lebih lanjut tentang jualan kali ini, saya persilakan saudara Helmi untuk ceritakan sedikit sebanyak sebelum kita akhiri sesi space malam ni. Silakan Helmi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali terakhir, untuk hari ini, saya nak ingatkan bahawa kami di The Patriot ada buat satu jualan, jualan bebas Palestin, di mana hasil jualan buku-buku ini sebahagiannya akan diserahkan kepada NGO-NGO yang bertanggungjawab menyalurkan derma rakyat Malaysia ke Palestin. Jadi, buat pertama kali ini juga kami menurunkan harga buku kami kepada 3 buku RM50. Untuk buku yang berharga RM28 setiap satu, manakala buku yang berharga RM38 setiap satu kami turunkan kepada RM26.60. Istimewa untuk jualan bebas Palestin. Dan kalau ada stok-stok buku yang habis, insyaAllah kami akan pastikan stok ditambah dalam masa 2-3 hari, sebab stok daripada kilang on the way dah sampai. Dan kami di Depetet juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang menyertai bicara kita pada malam ini. Okey, terima kasih Saudara Hilmi dan terima kasih banyak pada Aiman selaku kita punya pembicara utama malam ni yang banyak memberikan sedikit pencerahan tentang krisis Palestin kali ini, dan saya kira banyak persoalan-persoalan di fikiran kita yang terjawab, dan mohon maaf banyak
jika seandainya ada lagi soalan-soalan yang tidak sempat kami bacakan, mungkin kali yang akan datang kami akan adakan beberapa sesi susulan. Dan insya-Allah ni bukan kali pertama kita akan buat sesi buah bicara, dan akan datang mungkin kita akan jemput juga beberapa pembicara yang akan berbicara berkenaan isu-isu berkait dengan Palestin ini daripada sudut pandangan dan kepakaran masing-masing. Jadi terima kasih banyak pada yang terlibat pada malam ni. Masya Allah, daripada mula sampai habis kita kekal tidak kurang daripada 3,000 orang pendengar malam ni. Terima kasih banyak dan mohon banyak-banyak daripada apa yang anda dengar malam ni dapat diluahkan dalam bentuk maklumat dan disebarkan kepada rakan-rakan kita untuk menambahkan kesedaran kita terhadap apa yang berlaku di Palestin, dan sebagai usaha kecil kita bersolidariti dengan sahabat-sahabat kita, saudara mara kita di Palestin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.